Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia, salam Malaysia Madani, salam Melaka Maju, negeri besar yang tak ada tumpah jalan. Okay, hari ini apa khabar semua pada penonton-penonton semua yang sudi hadir untuk menonton kami punya talk show pada hari ini. Sebelum saya memulakan topik saya yang sangat penting, agak kritikal, saya ingin berterima kasih kepada penaja-penaja yang sudi menaja kami, iaitu Sambat Origini, Adam dan Hawa, dan juga Siti Crispy. Oleh itu, tanpa membuang masa, kami akan menceritakan kami punya topik, iaitu stres di tempat kerja. Okey, stres pada statistik yang kami dapat, kami mendapati bahawa pekerja di serata dunia mengalami peningkatan yang sangat besar dalam kadar stres mereka. Pada 2010 saja kami mendapati bahawa ada 31% kadar stres di dalam sebuah tempat kerja. Tapi benda ini meningkat pada 2022, iaitu 43% di seluruh dunia, menyebabkan ia menjadi satu kebimbangan kepada pekerja dan juga kepada majikan di serata dunia. Okey, balik kepada Malaysia. Statistik yang kami dapat daripada Jabatan Analisis Malaysia mendapati bahawa cubaan membunuh diri di Malaysia meningkat dengan sangat drastik pada 2015 ke 2020, dan negeri Selangor menjadi negeri yang paling tinggi kadar kes bunuh diri yang menyebabkan ketakutan kepada kita semua. Okey, dan kita akan terus kepada pekerjaan yang mempunyai kadar stres yang paling tinggi. Pada kami tengok pada statistik ini, kami menunjukkan bahawa polis merupakan catatan paling tinggi kadar stres, iaitu dengan 53.7% kadar stres mereka, diikuti oleh penjaga pegawai penjara, bomber, guru, pejabat awam, doktor dan ahli farmasi. Selanjutnya, saya akan juga memberitahu tentang satu statistik yang cukup membimbangkan daripada kerjasama mentaliti semasa PKP, iaitu kami mendapati bahawa jantina perempuan mempunyai kadar stres yang lagi tinggi dengan 66% berbanding dengan lelaki, iaitu 34%. Dan untuk kadar umur di mana 25 sehingga ke 34 tahun mempunyai kadar stres yang sangat tinggi dengan 42% daripada mereka mempunyai kadar stres yang tinggi, dan kadar stres yang rendah pada umur 18 ke 24. Dan bangsa paling banyak mempunyai kadar stres ini sangat menjadikan hati saya, iaitu bangsa Melayu dengan 81% mereka mengalami stres, diikuti oleh bangsa Cina iaitu 12% dan juga India 5%. Sangat menyedihkan. Okey, daripada ini kita akan juga mendapatkan negeri-negeri yang mempunyai kadar stres yang sangat tinggi, iaitu dengan negeri di bahagian tengah, iaitu di bahagian Selangor, Negeri Sembilan dan juga Perak mempunyai kadar stres sebanyak 76%. Kadar stres mereka sangat tinggi berbandingkan negeri-negeri di daerah lain, iaitu di utara, timur dan juga selatan, iaitu hanya 7-6%. Sementara di Sabak Sarawak hanya 4% sahaja yang mempunyai kadar stres, menunjukkan bahawa kadar stres yang tinggi kadar stres yang tinggi akan berlaku di kawasan yang sangat padat dengan penduduk-penduduk. Oleh itu, saya akan memberikan iklan saja pada hari ini. Bagus. Gigi saya? Putih kuning. Untuk gigi lebih putih dengan senyuman lebih menawan, gunakan Colgate Sensation Whitening baru. Mari kita cuba lagi. Selamat kembali ke rancangan kita pada malam ini. Tajuk malam ini kami akan menerangkan, iaitu tentang apa itu stres di tempat kerja dan macam mana kita nak hadapinya. Oleh itu, kita akan menjemput seorang profesor daripada Universiti Malaya. Beliau mendapat 3 PhD dalam bidang human research, human management dan juga sains sosial. Oleh itu, tanpa membuang masa, kami menjemput Profesor Aidil Shah daripada Universiti Malaya untuk bersama-sama kita membincangkan pasal topik yang hangat ini. Dipersilakan. Assalamualaikum apa tu Profesor Aidil? Waalaikumsalam. Okey. Profesor Aidil, saya nak tahulah, kenapa Malaysia ini mempunyai kadar stres yang sangat tinggi di Asia Tenggara? Soalan yang bagus. Dan bagi saya, benda ni merupakan kebiasaan
kepada Malaysia. Kemungkinan disebabkan waktu bekerja yang lama. Okey. Dan kalau kita melihat kepada negara lain, contoh seperti Amerika, diorang bekerja mengikut masa yang amat tidak terlalu panjang. Seperti masuk kerja pukul 8 dan petang sudah pulang. Oh, petang tu pukul berapa dia pulang? Mungkin masuk pukul 8, pukul 5 dah keluar. Oh. Tapi berlainan di Malaysia. Di Malaysia ni ada yang bekerja sampai OT, sampai tengah malam. Okey, sampai. Ada yang masuk pukul 8, pukul 5 petang tak keluar ni. Ada sampai 10 malam. Dan bagi saya mungkin disebabkan sikap bos tu sendiri yang amat menekan-nekankan pedasi syarikat. Dan bagi saya itu menyebabkan pekerja boleh stres lah. Terima kasih kepada pendapat Profesor Aziz berkaitan. Tapi saya mahu tahulah tanda-tanda awal maknanya pengurusan boleh dapat detect untuk pekerja yang ada stres ni. Macam mana nak tahu dia pekerja yang punya stres yang banyak? Okey. Bagi saya punca-punca pekerja boleh mengalami stres adalah pertama, mula merasa malas untuk pergi bekerja. Dan kalau kita boleh lihat, banyak pekerja yang inginkan gaji tapi malas. Mungkin kalau bagi saya kalau seorang pekerja tu rajin untuk bekerja, kalau dia rajin, semestinya tempat kerja dia sebuah tempat yang best untuk bekerja. Maksudnya macam mana tempat yang best tu? Seperti kita boleh lihat syarikat Facebook. Kalau kita boleh lihat syarikat dia, tempat dia enjoy dia bekerja. Tidak terlampau sempit, environment yang bagus. Kita boleh lihat daripada syarikat Facebook je. Dan bagi saya punca-punca lain menyebabkan pekerja ni stres adalah sikap bos itu sendiri sebenarnya. Selebihnya sikap bos, dan macam bos sedikit menekankan attitude pekerja tu. Bagi saya seorang pekerja memerlukan sedikit waktu yang bebas. Waktu bebas maksudnya macam setiap pekerja tu perlukan masa rehat yang lebih panjang ataupun dia perlukan masa yang lebih santai? Tidak. Bagi saya seorang pekerja untuk mendapatkan idea, dia memerlukan waktu yang bebas. Tidak semestinya duduk dalam office 24 jam. Tidak semestinya duduk dalam office 24 jam. Dan tetapi bagi saya cukup meluangkan waktu duduk di meja, contoh sofa yang santai ni, dan berfikir. Dan situ pun kita boleh santai. Kita boleh Facebook. Facebook dia ada satu taman khas untuk pekerja dia duduk santai sambil main laptop. Bagi saya itu satu benda yang menarik. Kalau saya dapat kerja dekat syarikat tu pun, saya rasa saya akan seronok untuk bekerja. Dan bagi saya punca lain adalah menyebabkan stres adalah bos ataupun bukan bos tetapi rakan sekerja itu sendiri yang tidak terlampau fokus pada kerja. Bagi saya dalam pasukan, satu tim dalam syarikat, kita memerlukan komunikasi dan satu sikap sesama pekerja. Dan ke situ pun kita boleh dapat simpulkan bahawa satu tempat pekerjaan yang baik akan mengurangkan stres kepada pekerja itu sendiri. Dan mengurangkan stres dan juga meningkatkan prestasi pekerja-pekerja itu. Betul. Okey. Terima kasih Profesor Adi kerana menerangkan tu. Jadi Profesor Adi, saya dapat tahu yang Profesor Adi mempunyai banyak peristiwa dan pengalaman mengenai Australia. Jadi boleh tak Profesor Adi bagi satu cerita ya supaya kami boleh kongsikan kepada para penonton pada malam ini? Okey. Pengalaman sebenarnya banyak, tapi bagi saya ada satu pengalaman. Saya pernah menerima seorang pesakit. Dia pernah datang ke saya dan dia menceritakan pengalaman dia di mana dia stres di bekerja. Dan di mana di situ dia menceritakan antara stres dia bekerja adalah kemungkinan pertama seksual bekerja. Dan bagi saya benda tu amat stres. Satu lagi boleh menyebabkan kita susah, mungkin menyebabkan macam penyakit pada diri kita. Dan bagi saya, di tempat kerja ni kita tak boleh nak elakkan daripada berlaku seksual. Dan satu lagi di situ dia menceritakan pada saya yang di mana dia kena tindas dengan rakan sekerja dia sendiri. Okey, jadi yang pengalaman seksual tu, adakah pekerja lelaki pun boleh kena seksual punya ni? Okey, hanya perempuan saja. soalan bagus. Bagi saya tidak. Bagi saya lelaki pun boleh. Bagi saya sekarang ni dunia sudah berubah, di mana kita boleh lihat LGBT pun sudah membebak di seluruh dunia. Jadi pernah je seorang lelaki datang saya, di mana dia cakap bos dia sendiri lelaki, bos dia sendiri cabul dia
Dan bagi saya benda tu amat menjijikkan bagi saya. Dan dalam tak sedar sebenarnya benda tu pun menyebabkan diri kita sendiri akan takut untuk bekerja, dan sekaligus dapatkan stres yang amat tinggi kepada diri kita sendiri. Betul dia pada mak air ni Betul. Okey. Tapi saya mahu menjemput seorang lagi tetamu pada malam ini untuk menceritakan macam mana dia boleh menguruskan satu syarikat besar dan menyebabkan pekerja-pekerja dia sangat patuh dan taat pada dia punya syarikat. Oleh itu saya menjemput seorang Tan Sri dan juga CEO syarikat Megah Holding, iaitu Tan Sri Adam Zuhairi, untuk sama-sama pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Okey, Tan Sri, saya dapat tahu bahawa syarikat Tan Sri sangat berjaya dalam mendidik dan juga melatih pekerja-pekerja baru dan juga menyebabkan pekerja-pekerja lama menjadi sangat taat kepada Tan Sri. Jadi saya mahu tahu apakah rahsia Tan Sri menyebabkan pekerja-pekerja sangat taat dan juga boleh hilangkan stres pada Tan Sri. Bagi saya, kita kena letakkan diri kita dalam situasi bekerja tersebut. Okey. Kita kena ada empati terhadap pekerja tersebut. Contoh-contoh empati yang Tan Sri buat ada? Contoh, kalau saya nampak dia tengah stres ke, macam dia tak bersemangat nak kerja, kita kena lah tanya kenapa dia jadi macam tu. Mungkin ada sebab dia. Kita kena tanya dia supaya kita boleh tolong dia. Okey. Terusnya ada tak lagi tips yang kita boleh guna untuk kita bantu para majikan supaya mereka tidak menindas pekerja-pekerja mereka? Kalau saya pekerja yang tindas tu, saya takkan berdiam diri. Kita kena report sebab kita ada hak kita sebagai pekerja di tempat kerja tersebut. Jadi mereka akan report dekat HR lah. Ya, betul. Kita kena guna saluran yang betul untuk laporkan benda tersebut. Okey. Untuk kalau ada pekerja seperti Tan Sri. Saya pun rasa tu juga. Okey Tan Sri, dalam Tan Sri pada pekerja, saya nak tahu tak juga apakah tip-tip yang Tan Sri boleh bagi kepada setiap majikan ini supaya mereka boleh lebih bersemangat untuk melatih anak-anak muda yang tu, terutamanya anak-anak Melayu yang mana mereka rasa anak-anak Melayu ni malas. Macam mana Tan Sri boleh bidas ayat-ayat ni? Sebenarnya sikap malas ni bukan pada satu Yang kaum tu. yang malas ni menyebabkan mereka jadi stres sebab orang anak-anak Melayu ni betul-betul tidak bekerja dan mereka akan stres. Gitu yang saya nak buat. Kita sebenarnya kita kena latih seseorang dulu. Contoh anak-anak kita dari kecil untuk jadi rajin supaya nanti besar dia boleh berjaya. Jadi berjaya dan mereka tidak tu lah stres lah. Boleh saya mencelah? Boleh? Bagi pendapat saya Tan Sri, bagi pendapat saya sendiri lah. Ya. Sebenarnya untuk melatih tu bukan tugas bos sendiri, tapi semua daripada zaman belajar. Betul. Di mana kita melihat sekarang ni dekat tempat kita belajar, maupun sekolah ke tak kisah di mana, sebenarnya kita sudah mendidikkan satu sikap di mana kita bukan terlalu memanjakan anak muda, tetapi di mana kita mengajar mereka tentang erti dunia luar. Di mana saya melihat sekarang ni di sekolah kita hanya mengajar melalui teks, tetapi tidak menunjukkan sendiri, tidak membawa pelajar tu ke dunia luar untuk hadap. Dan bagi saya politeknik adalah sebuah tempat belajar yang bagus. Kita ambil contoh politeknik lah, di mana dia meletakkan pelajar dia ke latihan industri, di mana di situ pun kita boleh melatih sendiri pelajar tu. Adakah sahaja setuju? Bagi pendapat saya setuju sebab kita rasa bagian pendedahan awal lah kepada pekerja, pada murid-murid tu supaya dia bersedia pada alam pekerjaan. Okey, terima kasih kepada Tan Sri dan juga tu. Tapi Tan Sri lah, saya masih ada satu keliruan dalam tu. Macam mana Tan Sri boleh memberi satu pedoman kepada pekerja-pekerja supaya mereka tidak stres dan boleh buat kerja dengan baik. Okey Tan Sri, soalan saya yang terakhir untuk Tan Sri lah adalah macam mana Tan Sri boleh berjaya walaupun Tan Sri ada mempunyai masalah besar. Macam kita tahu 2020 adalah tahun PKP yang boleh banyak pekerja yang dibuang. Adakah pekerja-pekerja yang Tan Sri uruskan akan dibuang ataupun Tan Sri ada alternatif lain untuk supaya pekerja ini sentiasa boleh dan mereka tidak stres? Saya ada alternatif lain.
untuk menguruskan pekerja-pekerja tersebut di era tu. Era tu memang sangat bercabar. Oh, saya pun takutlah era tu. Diteruskan Tansi. So saya akan macam buat satu meeting setiap minggu untuk tanya apa khabar mereka. Meeting online Ya betul, melalui Google Meet. Google Meet. Itu untuk mengambil masa terluang lah, untuk mengambil santai bersama kerja. Betul. Kita borak-borak lah. Borak-borak dan juga bagi tahu informasi yang perlu apa tu pekerja buat untuk Tansi itu. Ya betul. Jadi okey. Tansi saya juga dapat tahu yang masa itu juga kan Tansi itu dan juga Tansi mempromosikan satu platform yang baru yang menyebabkan boleh membantu para pekerja supaya mereka dapat menguruskan mereka punya pekerja di rumah dan juga mereka boleh pergi bekerja di pejabat pada tu. Macam mana Tansi boleh uruskan ni tanpa menyebabkan mereka rasa macam satu nak pergi, satu je tak pergi. Macam mereka yang pening dan mereka stres. Macam mana Tansi boleh buat jadual yang sangat padat tapi sangat fleksibel untuk mereka? Jadual ni saya akan berbincang dengan Board of Director. Tansi bagus Tansi ni. Saya pun tak ada. Tak betul teruskan Tansi. Maaf kan? Okey. Saya akan berbincang dengan Board of Director untuk Sabar dan sweet, kita tak tahu apa. Teruskan Tansi. Teruskan Tansi. Saya saya akan Walaupun berbincang. saya sendiri kelakar, tapi kita teruskan. Okey betul. Saya akan berbincang dengan Board of Director untuk gubal lah satu jadual yang sesuai untuk yang nak kerja kat rumah dengan kerja kat office. Kita akan buat sistem gile-gile lah supaya adil lah untuk semua pihak. Okey, terima kasih Tansi. Jadi pada Profesor, saya nak tahulah satu lagi benda yang sangat kritikal iaitu pasal cuti. Dan juga macam mana cuti ni boleh membantu pekerja-pekerja supaya mereka kurang stres. Terutama pada wanita dan juga untuk orang yang dah berumur lah. Bagi saya cuti ni sebuah benda yang semua nak. Siapa tak nak cuti kan? Betul. Siapa tak nak cuti? Bagi saya cuti ni bergantung kepada bos itu sendiri sebenarnya. Kalau bos itu tak nak bercuti, kita macam mana? Tapi bagi saya sebagai seorang CEO ataupun bos, untuk memberi cuti kepada pekerja itu sebuah benda yang sepatutnya diberikan. Tetapi pekerja pun kena beringatlah, janganlah minta cuti sepanjang dia. Kita bagi saya kebanyakan syarikat kini pun sudah banyak disediakan cuti, seperti cuti bersalin. Cuti bersalin pun sudah lama disediakan dan kerajaan Malaysia pun amat prihatin terhadap isu itu. Dan bagi saya macam-macam cuti lagi dekat Malaysia ni, bagi saya dekat Malaysia ni paling banyak cuti. Kita boleh lihat lah, kalau dalam kalender tu cuti Malaysia boleh banyak. Ya betul, kadang-kadang ada juga yang suka minta cuti. Itu masalah dia, masalah Malaysia kita pada ini, masalah pekerja kita. Dan bagi saya benda itu bukan satu hal yang amat besar pun sebenarnya, di mana kita sebagai CEO ataupun bos janganlah terlampau terlampau strict ataupun kongkong. Macam stasiun sendiri mesti memberi cuti. Kalau cuti yang diminta tu adalah sebuah cuti yang perlu dibagi kan. Betul. Kalau nasabah saya akan bagilah. Okey. Terima kasih Tansi dan juga Profesor kerana sudi menemani saya dan membincangkan tentang hal-hal di tempat kerja ini. Okey, saya akan mengizinkan Tansi dan juga Profesor untuk pergi untuk beredar dan juga saya akan mengintrokan. Okey. Terima kasih Profesor dan juga Tansi. Okey. Terima kasih. Okey. Okey, sudah tamatlah sesi talk show kita pada malam ini bersama dengan Tansi, Adam Zahiri dan juga Profesor Aidil. Okey, pada malam ini kita dapat merumuskan bahawa pekerjaan di Malaysia dan juga di seluruh dunia mempunyai kadar stres sekarang semakin meningkat setiap masa. Tapi dengan adanya pengurusan yang betul dan juga seorang manajemen yang berpengalaman boleh membantu mengurangkan kadar stres pada pekerja-pekerja kita pada hari ini. Oleh itu, saya akan
menutup saya punya rancangan pada malam ini dengan wali buat bertasah. Kau nanti semua yang sebut. Ini Wali Hidayah. kita Assalamualaikum warahmatullahi